Assalamualaikum, nama saya Farah Hasna binti Khairul Azhar dan saya akan memulakan pembentangan kami yang bertajuk Pembedahan Plastik dalam Islam. Dalam era moden ini, banyak isu semasa yang dibincangkan bukan sahaja dari sudut disiplin ilmu tetapi juga dari sudut agama. Perkembangan dunia dan teknologi dalam kehidupan sosial semakin berkembang pesat seperti dalam bidang perubatan, ekonomi dan juga undang-undang. Bidang ini mungkin akan menimbulkan pelbagai persoalan tentang undang-undang baru oleh semua masyarakat. Jadi, apa itu pembedahan plastik? Setengah pakar bedah mengelaskan bahawa terdapat dua jenis pembedahan plastik yang mengikut tujuan dan juga niat setiap daripada pembedahan plastik yang dilakukan, iaitu yang pertama adalah pembedahan rekonstruktif dan yang kedua adalah pembedahan kosmetik. Pembedahan rekonstruktif ini ataupun disebut dalam bahasa Arab iaitu jirah atau tajmil merupakan perubatan yang membentuk badan seseorang kepada bentuk yang baru daripada abnormal kepada normal yang bertujuan untuk memperbaiki bentuk tubuh dan memulihkan fungsi tubuh yang telah terluka disebabkan penyakit, kemalangan dan juga cacat dari lahir. Pembedahan kosmetik pula bertujuan untuk mengubah anggota tubuh yang normal mengikut keinginan seseorang untuk meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri. Seterusnya, objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah untuk melihat pandangan dan aspek-aspek yang berkaitan dengan pembedahan plastik dalam kalangan masyarakat. Kajian kes ini boleh membuatkan manusia memahami ilmu dalam bidang pembedahan plastik dengan lebih mendalam supaya ia tidak berlawanan dengan hukum Islam dan juga selari dengan kecanggihan teknologi zaman kini dan dapat membentuk manusia supaya membuat pembedahan plastik mengikut syarat yang sah dalam agama Islam. Seterusnya adalah untuk mengkaji pandangan dari segi agama dan juga perspektif sains berkenaan dengan pembedahan plastik. Kajian ini dapat memberi kita pencerahan yang lebih terang berkenaan dengan pembedahan plastik seperti syariat Islam berdasarkan Al-Quran dan Hadis dan juga perbahasan para fuqaha dan dari para ulama dari mazhab Hanafi, Syafi'i dan juga Hambali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nabila Sofia binti Muhammad Izham. Baiklah, saya akan teruskan kepada kajian literatur. Seperti mana yang kita tahu, pembedahan plastik yang dilakukan oleh pakar-pakar bedah adalah bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan bahagian pada anggota tubuh badan yang mengalami kecacatan atau anggota yang tidak dapat berfungsi secara baik. Perkembangan ilmu kedokteran dan teknologi mampu membuatkan manusia berani untuk mengubah keaslian diri. Walaupun segelintir dari mereka mempunyai tubuh yang sempurna, mereka masih memilih untuk melakukan pembedahan plastik untuk kelihatan lebih cantik dan menarik. Untuk kajian yang pertama, kami memilih penyakit cleft. Cleft bibir ialah rekahan yang terjadi pada bahagian bibir atas dan ada juga segelintir kes cleft lelangit iaitu rekahan yang terdapat pada bahagian garis tengah lelangit. Keadaan ini adalah disebabkan kegagalan dua-dua sisi lelangit yang gagal bercantum semasa keadaan bayi di dalam janin ketika usia 3 bulan. Cleft ini berpunca daripada keturunan atau sifat baka dan sebab-sebab yang tidak diketahui. Pembedahan cleft ini dikategorikan sebagai pembedahan plastik rekonstruktif. Pembedahan jenis ini bertujuan untuk membetulkan semula kecacatan dan memulihkan fungsi tubuh badan yang sedia ada. Keadaan bibir yang tidak bercantum menyebabkan seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang normal. Seterusnya ialah luka terbakar. Ia bertujuan untuk menyelamatkan nyawa pesakit dan mengurangkan kecacatan yang kekal pada tubuh pesakit. Sebagai contoh, pesakit yang mengalami kemalangan menyebabkan rekonstruksi tengkorak atau bahagian muka pecah atau kulit yang melecut. Sekiranya pesakit dibiarkan dalam keadaan kesakitan sedemikian iaitu keadaan luka yang terdedah, pesakit akan terdedah kepada cakitan kuman. Situasi ini dianggap sebagai salah satu darurat kerana ia mendatangkan kesan buruk sekiranya dibiarkan begitu sahaja. Konsep rawatan bagi mangsa yang melecur dan yang mengalami luka akan merangkumi pembersihan kawasan luka sehingga bersih dan mengawal cakitan kuman. Setelah pesakit sudah diberi perawatan persediaan, maka pakar bedah plastik akan menjalankan proses pembedahan rekonstruktif. Keadaan darurat yang memerlukan pembedahan plastik dengan segera akan memberikan keharusan kepada pesakit untuk menjalani pembedahan plastik.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Danish bin Hasim akan meneruskan presentation tentang metodologi dan dapatan kajian. Jadi pada metodologi, kami sekumpulan telah bersepakat untuk menanyakan soalan melalui borang kaji sidik yang digunakan melalui Google Form. Jadi untuk dapatan kajian, iaitu apa yang kami dapat daripada soalan yang kami tanyakan ini. Jadi pada soalan yang pertama, iaitu adakah anda mempunyai kenalan yang menggunakan bahan plastik. Jadi 91.8% iaitu majoriti, hampir kesemuanya menjawab tidak bagi soalan ini. Dan seterusnya bagi soalan kedua, pada pendapat anda, mengapakah individu menggunakan bahan plastik? Jadi rata-rata yang menjawab adalah kerana mereka ingin dipandang cantik oleh semua orang, terutamanya di media sosial. Dan seterusnya iaitu soalan ketiga, mengapakah penggunaan plastik menjadi trend pada masa kini? Jadi 32.8% orang awam, iaitu majoriti daripada orang awam yang menjawab soalan ini mengatakan penggunaan plastik ini menjadi trend kerana ianya mampu untuk mencantikkan rupa paras mereka secara pantas. Dan seterusnya bagi soalan yang keempat, iaitu apakah yang anda akan lakukan sekiranya kenalan anda melakukan penggunaan plastik? Jadi rata-rata daripada orang awam menjawab soalan ini menyatakan mereka akan menegur agar individu tersebut, iaitu individu yang ingin melakukan benda plastik ini, untuk berfikir secara rasional yang melandaskan agama Islam. Dan akhir sekali, patutkah kerajaan menutup terus syarikat benda plastik yang ada di Malaysia ini? Jadi rata-rata daripada orang awam menjawab ini, iaitu 31 daripada 60 orang yang menjawab, iaitu majoriti, menjawab tidak bagi soalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal Aziz bin Abdul Razak akan meneruskan bagi perbincangan. Jadi bagi perbincangan kita, apakah itu hukum pembandahan plastik dalam Islam? Hukum prosedur pembandahan plastik ini ia bergantung kepada niat dan tujuan ia dilakukan. Kemudian pembandahan plastik ini pula terbagi kepada dua jenis. Yang pertama, orang yang merawat rupa luaran manusia yang disebabkan kecacatan yang semula jadi. Yang kedua pula, mengubah atau menambah kecantikan luaran atas kehendak nafsu. Kemudian seterusnya kita akan lihat hukum pembandahan plastik bagi tiga kategori. Yang pertama, kategori yang diwajibkan adalah prosedur untuk menutup luka, memperbaiki bekas luka parah atau menampal kulit kesan terbakar pada wajah dan bahagian anggota yang boleh dilihat. Kemudian kita juga ada kategori yang di mana diharuskan, di mana bertujuan menyempurnakan atau mengembalikan fungsi tubuh sebagaimana sepatutnya dan membaik pulih kecacatan anggota tubuh. Okey, seterusnya adalah kategori yang di mana ianya diharamkan adalah manusia yang mengubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala seperti menukar alat kelamin, warna kulit, bentuk wajah dan sebagainya. Ini adalah haram kerana ianya menunjuk bahawa mereka mahu mengubah ciptaan Allah yang telah sempurna dicipta oleh Allah itu. Mereka mahu mengubahnya kepada sesuatu yang lain, seperti menukar kulit warna mereka daripada orang yang kulitnya gelap mahu menjadi kulitnya seperti orang artis Korea yang putih-putih itu. Okey, seterusnya kita akan bergerak kepada hikmah larangan. Terdapat hikmah larangan di mana kenapa kita tidak boleh buat penggunaan plastik itu. Yang pertama adalah kerana ianya bukan budaya hidup Islam. Kita sebagai orang Islam mahu menunjukkan sifat identiti kita yang di mana kita bersyukur dengan apa yang dicipta oleh Tuhan kita, iaitu Allah. Seterusnya, ianya juga menjejaskan kesihatan dan memudaratkan anggota tubuh. Apa yang kita tahu, pembedahan plastik ini bukanlah 100% dijamin keselamatannya. Ianya kemungkinan akan ada silap salah di mana doktor itu akan membuat sedikit salah dan akan menyebabkan pembedahan itu berjalan tidak lancar dan akan memburukkan lagi keadaan. Kemudian hikmah yang ketiga adalah mengubah kejadian Allah yang asal. Ini merupakan antara yang penting kerana Allah telah mencipta setiap hamba-Nya dengan sempurna. Oleh itu kita tidak perlu mengubahnya kerana ini menunjukkan bahawa kita bersyukur dengan apa yang diberikan kepada kita. Sekiranya kita mengubah kejadian asal kita, ianya seperti kita mengikut perintah syaitan. Ada hikmah larangan tu, ianya
penggunaan plastik tidak dibenarkan kerana ianya seperti mengubah kejadian Allah. So, apabila kita menjalankan penggunaan plastik ini secara sengaja tanpa sebarang alasan yang kukuh, ini seperti kita mengikut perintah syaitan, di mana Allah melarang kita untuk mengikut perintah syaitan kerana Allah merupakan Tuhan sekalian alam, di mana kita harus mentaati hanya perintahnya, bukan perintah syaitan. Seterusnya kita akan kesimpulan. Akhir sekali, saya akan tutup perbincangan ini dengan kesimpulan kajian kami. Kita sangat wajar untuk mengumpul dan menelaah nas-nas yang relevan untuk mengeluarkan hukum yang tidak termasuk dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perwujudan kerjasama antara pakar agama dan pakar perubatan sangat digalakkan untuk menentukan hukum setiap pembedahan supaya hukum yang dibuat dan juga cara pembedahan dijalankan selari dengan maqasid al-syariah. Seterusnya, kita mestilah mempunyai sifat qanaah dalam diri, iaitu sentiasa redha dan mengelakkan diri daripada merasa iri terhadap orang lain. Sifat qanaah dapat membentuk manusia tanpa mempunyai rasa iri terhadap rezeki orang lain. Dalam konteks dapatan kita, manusia perlulah bersyukur dengan rupa paras yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.